lapar. Aku nak baca lagi. So antara rujukan saya tidak dapat dipaparkan kerana kegelapan telah datang adalah Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir. Terima kasih kepada ustaz ataupun syekh daripada Tunisia ini. Sebab dia orang Arab, dia tahu istilah bahasa Arab fasahatul kalam pada pandangan orang-orang terdahulu. Asbab daripada dia. So saya bantu anda. So harap-harapnya bila telah anda lalui seminar seperti ini, anda dapat melalui proses yang dilalui oleh proses orang-orang yang ketiga. Dihafal dan dia cuba mengalami pengalamannya sendiri yang tidak mampu diungkapkan kepada orang lain. Percayalah Quran ini ada keberkatan. Surah Sad mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayati. Betul kan saya kalau saya salah sebutkan ayat ini? Tetapi maksudnya kami turunkan kitab ini untuk kamu dapat berkat. Arti berkat ia tidak akan sentiasa berkurangan. Walaupun kamu datang satu seminar, tapi kamu kena ada pengalaman peribadi baca sendiri surah Ibrahim. Percayalah pada Allah. Allah akan bersembang, berbicara dengan anda. Dan antara tanda anda dapat keberkatan, ada datang perasaan reta tau. Reta ni maksudnya, ya Allah, benda tu dah berlaku. Berlakulah. Benda tu belum berlaku, jangan risau sangat. Kan saya sebutkan tadi, antara a taste of paradise adalah bila anda rasa damai, anda tidak terlalu keluh kesah. Sebab Quran telah membantu anda untuk tidak rasa susah hati. Dan antara tanda anda Allah bersembang dengan anda adalah anda rasa seronok. Sebab apa? Nabi Musa bila bersembang dengan Allah di lembah Tua. Anda baca surah Taha kan? Nabi cuba nak memanjangkan perbualan. Sebab Nabi rasa seronok berbicara, bercakap-cakap dengan Allah. Sebab Allah respon. Allah tanya, Nabi nak lagi peluang itu. Nabi tanya, Nabi ditanya, "Wa ma bi yaminika ya Musa?" Apa di tangan kananmu Musa? Musa jawab, "Hiya 'asaya." Ya tongkatku ya Allah, takkan kamu tidak tahu? Takkan jawab macam tu. Allah lebih tahu lah. Musa tahu, Allah Maha mengetahui. Musa boleh jawab, "Anta a'lam minni ma fi yamini." Tetapi Musa jawab kerana dia nak mengalami proses sesuatu yang tidak akan diperolehi selepas ini. Dan itu peluang pada waktu itu saja, di lokasi itu saja, dan kepadanya saja. Subhanallah. Wa kallama Allahu Musa taklima. Lalu Musa menjawab, "Ya tongkatku." Dan tongkat ini ya Allah, Nabi huraikan sebab Nabi rasa seronok. Nabi sepatutnya jawab, "Ya tongkat saya." Cukup kan? Full stop. Tapi Nabi memanjangkan jawapannya. Nabi kata, Aku bergantung pada tongkat ini kerana usiaku sudah tua ya Allah. Dan aku guna lagi tongkat ini banyak kegunaannya ya Allah. Aku jatuhkan daun-daun kering untuk dijadikan makanan kepada kambing-kambingku di Madian. Ya Allah, ada banyak lagi kegunaannya. Anda tengok. "Ya 'asaya atawakka'u 'alayha wa aghushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra." Dia nak cakap lagi, Allah kata, berhenti bercakap, alqaha. Antara tanda Allah Ta'ala bersembang dengan kita bila kita cuba bersembang dengannya. Sebab ini kalam Allah adalah anda rasa seronok, anda rasa damai, yang mana seolah-olah bila anda tutup je Quran, perasaan itu mungkin akan hilang. Buktinya apa lagi? Mak Musa, Allah berikan wahyu kepadanya dalam bentuk ilham. Sehingga dia damai, dia rasa tenang, yang menyebabkan dia rasa kuat untuk letak bayi anaknya itu di atas sungai ini. Sebab Allah sendiri sebut dalam surah Al-Qasas, letakkan anak itu bila kamu gerut dan kamu telah menyusukannya. Wala takhafi wala tahzani. Allah kata kepada Ibu Maryam, jangan ada duka cita pada apa yang telah kamu letakkan, dan jangan rasa bimbang sangat dengan apa yang berlaku. Dan Ibu Musa dapat melakukan ini sebab apa? Allah telah memberikan wahyu kepadanya. Allah telah berbual dengannya. Allah telah berinteraksi dengannya. Maka barang siapa yang baca Quran tiba-tiba tak rasa damai, jadi mudah marah pada orang, artinya kita belum mendapat respon daripada Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Sebab tu kena lalui proses tadabbur. Baca saja tak cukup. Tadabbur, anda meneliti, anda memahami, dan anda akan mendapati kehebatan Al-Quran.
Dan once anda dapat rasa kehebatan Al-Quran, anda kagum dengan kitab ini. Ia bukan sebarangan kitab. Dan pada waktu itu ketahuilah, Allah telah respon kepada apa yang anda baca. Sebab anda baca kata-kata dia, artinya anda chatting dengan dia. Okey, boleh? Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, marilah kita menjadikan sesi pembelajaran dengan lebih interaktif. Setiap seorang akan baca satu ayat dan terjemahan. Dan saya akan mengulas pelajarannya, jangan risau, insya-Allah. Mari kita mulakan. Aida, boleh tekan dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat saya namakan ayat intipati, foundation kepada setiap surah. Masih ingat apa maksud surah? Surah artinya sur artinya tembok. Setiap tembok dibina daripada bawah, artinya ada foundation. Tetapi tembok di dalam Al-Quran dibina daripada atas. Sebab dia datang daripada dia. Tapi poinnya adalah sesuatu bermula daripada asas. Sila beri perhatian. Quran 1400 tahun lebih awal mengajar the end. We need to begin from the end. Anda mungkin boleh lost ayat tengah, ayat kat ujung. Anda mungkin tak baca, tetapi at least tolonglah. Sebab ayat 1, ayat 2 anda akan dapati macam benda sama je. Anda akan rasa sama kalau anda tidak membaca surah ini keseluruhannya. Sebab Makkiyah punya target. Anda tahu surah-surah Makkiyah punya peranan apa dia? Surah-surah Makkiyah dipunyai 3 je. Matlamatnya pendek kata 3 ayat cukup dah. Masih ingat surah Ar-Rahman saya kongsikan? Yang angguk itu datang ke tak? Pertama, sembah Allah bukan sekadar sembah dalam ritual, tetapi mengabdikan diri kepada Allah walaupun di luar daripada ritual namanya salat. Dan tolong jangan ambil sekutu daripada Allah. Kamu kata kena ada sekutu, kena ada perantara untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah. Ini haram. Satu, itu surah Makkiyah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. La taj'alu ma'allahi andadan. Yang kedua, Makkiyah ini turun, surah-surah Makkiyah 2/3 Al-Quran. Kalau kita nak simpulkan, yang keduanya adalah surah ini nak memberitahu tolong follow para rasul. Sebab itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nombor 1 definisi surah Makkiyah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tolong ya Allah, beri kami kekuatan untuk follow para rasul. Sebab rasul bukan cakap sebarangan. Mereka diberikan kitab, mereka diberikan wahyu. Itu kesimpulan surah Makkiyah. Follow para rasul. Itu jalan untuk kamu selamat. Kamu tak boleh guna akal sendiri untuk mendefinisikan agama yang benar. Sebab kamu akan dapati dalam surah Ibrahim, mereka menamakan penyembahan berhala ini sebagai millatina aw la ta'udunna fi millatina. Ini agama kita. Adakah itu agama? Kamu guna akal. Kamu tak follow para rasul. Rasul ayat apa dia? Agama ni apa dia? So follow para rasul nombor 2. Cukup dah 2 ayat. Yang ketiga, surah Makkiyah turun untuk memberikan peringatan tentang apa bakal berlaku sekiranya kamu follow Allah dengan cara kamu. Kamu tak follow Allah dengan cara para rasul. Apa berlaku pada kaum Nuh? Apa berlaku pada kaum Ad? 1/3 Al-Quran cerita sejarah. Itulah surah Makkiyah. You got it? Tuan-tuan dapat? Faham tak? InsyaAllah. So 3 ayat cukup lah. Dan ayat 1, ayat 2 dah cover semua benda tu. 3 tujuan ni. Tetapi anda akan rasa ia satu episod pengulangan kalau kita baca surah ni setakat ayat 1, ayat 2. Tetapi foundation ini penting. Bahkan sebenarnya anda akan dapati tak ada perkataan yang berulang dalam ayat 1, ayat 2 berbanding dengan surah-surah lain ayat 1, ayat 2. Mesti ada beza. Dan mari tanpa membuang masa, mukadimah panjang sangat, tanpa membuang masa, kita pergi terus kepada foundation kepada surah ini. Boleh semua? InsyaAllah. Tarik nafas. Lepaskan perlahan-lahan. Okey, ayat 1 silakan. Siapa dapat tugasan ayat 1? Oh, lambat Ustaz. Tak apa, tak ada masalah, no problem. Siapa ayat 1? Kita tak nak buang masa ni. Kalau buang masa, saya baca tu kan. Saya perlukan anda untuk membaca. Dah undi belum? Aida, dah pergi undi dah? Oh, rawatkan je. So ayat 1 tak ada?
Alhamdulillah, bantuan daripada Allah. Tak ada orang yang dapat ayat 1, gemuruh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahu Akbar. Alif Lam Ra adalah huruf-huruf yang tidak diketahui maknanya. Disebut huruf muqatta'ah kerana ia tidak mengandungi makna. Ia disebut huruf tauqifiyah kerana baginda dengar direct daripada Jibril, daripada Allah. Tetapi baginda sendiri tidak mengetahui maknanya. Tetapi kata Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, beliau mengatakan, anda tak tahu makna, tetapi anda wahai orang Arab, huruf alif, huruf lam, huruf ra, kamu tahu huruf ini digunakan kamu untuk membentuk syair. Ia antara huruf-huruf hijaiyah yang kamu guna untuk mengungkapkan syair-syair kamu, untuk tujuan mendapat bayaran, untuk tujuan mendapat publicity dan perhatian, untuk tujuan memenangi hati manusia, dan syair yang terbaik akan digantung sebagai mu'allaqat di atas Kaabah. Lalu apa tujuan Allah memulakan dengan Alif Lam Ra? Dan untuk makluman anda, pattern 4 surah sebelum surah Ibrahim adalah pattern huruf muqatta'ah gabung sekali dengan mesej yang nak disampaikan, dan bukanlah Alif Lam Ra itu satu ayat. Sebab anda akan dapati Alif Lam Mim kadang-kadang satu ayat. Alif Lam itu satu ayat. Alif Lam Ra satu ayat. Tetapi anda tengok surah-surah sebelum daripada surah Ibrahim, surah Ar-Ra'du, anda akan dapati surah Ar-Ra'du adalah cermin kepada surah Ibrahim. Pattern lebih kurang sama, dan saling melengkapi, ibarat jiran sebelah yang mesti membantu jiran sebelah. Dalam ilmu Al-Quran, antaranya ilmu munasabah. Apa ilmunya? Ilmu munasabah Al-Quran. Ilmu ini sangat penting. Untuk apa? Untuk anda menghargai surah itu sebelum anda baca lagi. Artinya, bagaimana surah sebelumnya memberikan hint kepada anda tentang surah yang akan berlaku sebentar lagi. Dan saya akan buktikan sedikit demi sedikit bagaimana ada sesuatu yang disebut dalam surah Ibrahim, tetapi hintnya sudah disebut dalam surah Ar-Ra'du, jiran sebelah dia. Dan apakah surah sebelum surah Ar-Ra'du? Surah Yusuf, surah Hud, surah Yunus. Semua susunan surah ini adalah susunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Susunan yang didengar oleh baginda melalui Jibril bila baginda melakukan tasmi' Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ya, jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apa yang nak disebutkan, perkataan kalimah Alif Lam Ra berarti seolah-olah, walaupun hukum asalnya tidak ada maksud, hanya Allah sahaja lebih mengetahui, Allah Ta'ala nak cabar Quraisy. Kamu boleh guna 3 huruf ini daripada banyak huruf sekadar untuk memenangi perhatian manusia dengan syair, dan kamu menjadi kaum yang paling bagus bahasa Arab, fasahatul kalam. Aku akan tunjukkan lemahnya kamu dengan apa yang kamu guna. Kamu guna huruf untuk buat syair, aku guna huruf kamu untuk tunjukkan kelemahan kamu. Betapa kamu sebenarnya lemah, dan kamu sebenarnya sepatutnya menyembah Tuhan yang berkuasa ke atas kamu. Antara buktinya, kamu tahu syair, kamu mesti boleh faham Quran. Dan bagaimana susunan huruf? Alif satu huruf, Lam satu huruf, Ra satu huruf. Bagaimana kami akan susun macam-macam huruf dalam surah Ibrahim, sehingga kamu akan mendapati daripada satu huruf, 2 huruf saja, dia boleh beri kesan yang sangat besar kepada kefahaman kamu. Sehingga di akhirnya kamu akan mendapati ini bukan kata-kata Rasulullah. Muhammad tidak boleh membaca, Muhammad tidak boleh menulis, Muhammad tidak pernah muncul di pentas syair. Tiba-tiba apa yang dia sebut? Allahu Akbar.
Contoh baginda menyebut tentang anhar. Nabi menyebut sungai. Orang Arab tak ada idea pasal sungai. Mereka punya nature Mekah bukan sungai. Tiba-tiba Muhammad sebut pasal sungai.